Ulasan pilihan petang ini, jika Sapura muflis. Rafizi Ramli kata kerajaan tidak patut bantu Sapura sebab kerajaan sudah suntik berbilion-bilion dalam Sapura sejak 1 dekad lalu. Bantu Sapura maksudnya bantu golongan elit. Lebih baik bahawa berbilion-bilion itu dibelanjakan untuk bantu rakyat. Entah dari longkang mana dia kutip fakta. Kerajaan tak pernah suntik berbilion-bilion dalam Sapura. Yang suntik ialah PNB wang ASB pada tahun 2019 semasa kerajaan PH untuk PNB muncul sebagai pemegang saham terbesar Sapura dengan kepentingan 40%. Golongan elit mana yang dia maksudkan? Pemegang ASB, pekerja-pekerja Sapura, ribuan vendor-vendor Bumi Putra Sapura, serta pekerja mereka yang terkesan dan bakal turut muflis atau hilang pekerjaan. Ataupun bank-bank tempatan seperti Maybank, CIMB dan RHB yang akan menghadapi kerugian sebanyak 10 bilion yang dipinjam kepada Sapura. Ataupun anak Mahathir Mohamad yang sudah tiada kepentingan dalam Sapura sejak tahun 2017. Dan sebab apa saya nak bantu anak Tun M sekiranya dia masih ada kepentingan. Ataupun Sahril Samsudin yang masih ada kepentingan 10% dalam Sapura setelah bersara dari Sapura pada bulan Mac 2021 lalu. Sebab Sahril ada kepentingan 10%, ia lebih wajar bagi PNB rugi 4 kali ganda, lebih besar dengan kepentingan 40%-nya supaya Sahril tak mendapat manfaat. Ini seumpama saya lebih rela untuk rugi RM400 berbanding bantu seorang lagi kekalkan duit RM100-nya. Jadi, golongan elit mana yang dia maksudkan? Dia kata, lebih elok untuk uang berbilion-bilion digunakan untuk bantu rakyat berbanding bantu Sapura. Tapi kalau Sapura tidak dibantu dengan kemudahan soft loan, maka sudah pasti wang pemegang ASB sebanyak RM4 bilion hangus begitu sahaja. Masalah Sapura pada ketika ini bukan penyelewengan atau salah urus takbir. Ia berlaku sebab bank tak lulus pinjaman modal kerja sebanyak RM2 bilion pada tahun 2019. Lalu lockdown dan penutupan sempadan seluruh dunia dan Malaysia menghalang Sapura untuk menyampaikan kontrak-kontrak sedia ada. Jika kontrak tidak diusahakan, maka Sapura tak terima bayaran daripada pelanggan. Dan jika tak terima bayaran, maka Sapura tak mampu bayar vendor dan bayar faedah bank. Sebelum tahun 2019, aliran masuk wang tunainya, garis biru dalam graf, masih mampu membayar faedah bank garis hijau dan vendor. Tetapi ia sebaliknya bermula tahun 2019 setelah PNB beli kepentingan 40% untuk menjadi pemegang saham terbesar. Kenapa begini? Maka kena tanya kerajaan PH serta pengerusi PNB masa itu. Lagi parah ialah kemudahan bank Sapura dibeku pada tahun Oktober 2021 menyebabkan Sapura tidak mampu lagi beroperasi seperti biasa dan tidak layak untuk membida dan memenangi projek-projek baru. Okey, kita bandingkan apa yang akan terjadi sekiranya Sapura dibiarkan lenyap atau diselamatkan. Sekiranya Sapura muflis, kerugian langsung kepada 10.6 juta pelabur ASB adalah sebanyak RM4 bilion. Kerugian secara tidak langsung kepada PNB, KWSP dan lain-lain tabung simpanan rakyat akibat hutang sebanyak RM10 bilion kepada bank-bank tempatan termasuk Maybank milik 50% PNB adalah lebih tinggi. Jika kerugian hutang RM20.5 bilion akibat genting HK memberi impak, maka ini gagal bakal merupakan kerugian RM10 bilion. Hampir 10,000 pekerjaan bergaji tinggi akan hilang. Sekitar 4,500 vendor pembekal akan terjejas. Kebanyakannya merupakan semerikat Bumi Putra.
Aset-aset berharga Sapura bakal dijual dengan harga amat murah kepada orang asing. Malaysia akan kehilangan serikat perkhidmatan petroleum terbesar negara bagi sektor paling penting negara. Malaysia juga akan kehilangan sebuah syarikat MNC sebab Sapura juga banyak memenang dan mengusahakan projek di lebih 30 negara asing. Petronas patut ambil alih. Tak untungkan 1 sen pun untuk negara, langsung tak ada manfaat bagi mana-mana pihak. Sedangkan saya ialah untuk Petronas mengambil alih Sapura Energy dari PNB sebab Petronas memang pelanggan dan perlukan perkhidmatan, kepakaran dan aset-aset Sapura. Petronas juga ada kepentingan yang mendalam bagi sektor minyak dan gas. Lebih-lebih lagi Petronas kini dalam mod pelaburan dengan perbelanjaan capex yang naik dari RM30 bilion tahun lepas ke RM50 bilion tahun ini sebab harga minyak dan gas kini amat tinggi berbanding sejarah. Jika tak guna Sapura, maka kontrak Petronas mungkin diberi kepada syarikat-syarikat asing. Dan pada ketika ini, ketika harga minyak dan gas melambung tinggi, inilah peluang di seluruh dunia bagi syarikat perkhidmatan minyak dan gas paling cerah. Setelah Petronas mengambil alih dan memberi pinjaman mudah atau suntik wang baru, Sapura boleh sambung beroperasi untuk menyiapkan kontrak dan tidak lagi terdedah kepada risiko penalti lewat daripada pelanggan. Keyakinan vendor akan pulih. Keyakinan pelanggan juga akan pulih. Keyakinan bank untuk memberi semula kemudahan kewangan kepada Sapura akan pulih. Selepas pulih, nilai Sapura akan naik semula ke paras sedia ada, iaitu berpuluh kali ganda lebih tinggi berbanding sekarang. Dan selepas pulih, Petronas boleh jual sebahagian kepentingan saham dalam Sapura untuk mengaut keuntungan besar sebagaimana Petronas jual 5,11% daripada MSIC dengan nilai RM1,8 bilion pada tahun 2019 bawah kerajaan PH dan penjualan kepentingan 6% dengan nilai RM1,77 bilion pada bulan Disember 2020 bawah kerajaan PN. Selepas kedua-dua penjualan saham tersebut, Petronas masih pemegang saham terbesar syarikat MISC. Oleh sebab Sapura bakal berjaya dipulihkan, maka RM4 bilion wang rakyat dalam ASB dapat diselamatkan dan kerajaan berpotensi menjana keuntungan berpuluh bilion ringgit setelah nilai Sapura pulih ke keadaan sebelum kemelutnya. Masa itu kerajaan akan mempunyai dana yang lebih besar dari kenaikan nilai Sapura untuk membantu rakyat. Pekerja Sapura serta vendor-vendor Sapura gembira, bank-bank tempatan serta tabung-tabung simpanan rakyat gembira. Kerajaan gembira dan pemegang ASB juga gembira. Negara juga akan mempunyai syarikat MNC yang lebih kuat dalam sektor paling penting, iaitu sektor oil dan gas. Bagi saya, pemikiran Rafizi sangat sempit, bersifat dengki, tak mampu nampak big picture, tak nampak kesan rantaian ekonomi dan tak nampak peluang bagi negara membina kekayaan. Dan inilah beza pemikiran orang PH dengan saya. Saya lebih cenderung untuk membantu dan melihat negara bina kekayaan, manakala mereka lebih suka binasa kekayaan. Ditulis oleh Najib Razak, bekas Perdana Menteri, dipetik dari Malaysia Kini. Tulisan ini disiarkan kali pertama di sini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.